Shalom, jemaat Medan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. 棉兰国语堂弟兄姐妹，无论是在现场的还是在家中的，大家平安。 Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Musa Suparmanliong, Rohaniwan Majelis Jemaat GKI Medan yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani firman pada hari ini. 首先，我要感谢梁牧师，还有各位同工执事们，你们给我有机会在这里来服侍神。 Hari ini adalah tukar mimbar gembala dan saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk membagikan berkat pada hari ini. 今天我们是交换讲台，所以今天我很高兴可以在棉兰国语堂与大家一起来敬拜。 Salam juga dari Jemaat GKI Telugong untuk Jemaat GKI Medan. 所以我也代表德鲁贡的国语堂来向大家请安。 Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan. 我们还没有来看神的话语之前，来听我们一起来祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. 主天父上帝，我们感谢赞美你。今天早上，我们可以一起来到你的面前，来聆听、来学习你的话语。 Kami mau belajar firman Tuhan. 我们要学习你的话语。 Kami mohon Allah Roh Kudus yang boleh menolong kedua hamba-Mu. 我们恳求圣灵你自己来帮助你两个使者， Demikian juga jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. 也求主来帮助现场的每个弟兄姐妹，以及在家中的弟兄姐妹。 Agar hati kami fokus kepada Tuhan Yesus. 但愿我们的心可以专注于主耶稣基督。 Dengar doa kami Bapa. 主啊，天父听我们的祷告。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们 dan 奉靠 bersyukur 主 kepada 耶稣 Tuhan. 基督圣名祷告，感谢。 Amin. 阿门。 Saya diberikan satu tema menyangkal diri. 所以我拿到的一个主题就是舍己，或者是我们来否认自己。 Mari kita membuka dua bagian Alkitab. Pertama dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23 yang akan dibacakan oleh Ibu Lydia. Kemudian yang kedua dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 24 saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara 我们 sekalian. 要翻开两处的经文，第一处是在路加福音第9章23节，我会用中文来读，然后马太福音19章16到22节由讲员来读。路加福音9章23节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 主内弟兄姐妹， harga dari proses pemuridan itu mahal. 所以我们知道，我们要那个就是学员培训那个的
代价是非常昂贵的。 Inti dari pemuridan yang Alkitabiah adalah ketuhanan Yesus Kristus. 所以我们的那个就是在学员培训里面的，我们的中心就是主耶稣基督， Mengabdi sepenuhnya pada Dia. 就是我们完完全全的就是降服服侍于他。 Pemuridan radikal dalam Perjanjian Baru 所以我们的学员培训的就是一个新政策， menuntut komitmen total terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam setiap area hidup kita. 所以在那个要求我们在我们生活的每一个细节里面，都以主耶稣为中心。 Ada kalimat bijak yang sering kali dipakai oleh pemuridan. 所以在这个学员培训里面，常常有一句话这么说： Jika bukan Kristus menjadi Tuhan atas segalanya, maka Dia sama sekali tidak ada. 所以，如果不是主耶稣成为我们的一切的一切，所以其他的一切都是徒然的。 Tuhan kita Yesus Kristus layak menerima pengabdian kita yang seutuhnya. 所以，我们的主耶稣基督，他已经为了我们完完全全的牺牲了他的生命。 Yesus mengundang kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. 所以，他也要求我们来舍己，来完全的跟随他。 Kita dipanggil untuk benar-benar menunjukkan identitas kita sebagai pengikutnya. 所以，他要求我们完完全全的表现。 我们真正的完全跟随他。 Bagaimana caranya agar kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai pengikutnya? 所以我们要如何表现我们的身份？我们是跟随他的人。 Salah satu cara agar kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai pengikutnya adalah dengan menyangkal diri. 所以其中一个办法，我们要表现我们的身份是跟随他的人，就是我们要舍己。 Apa artinya menyangkal diri? 什么是舍己？ Arti yang pertama adalah mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan pribadi. 舍己的第一个意思就是把神的意念摆在个人的意念之上。 Kita perlu belajar untuk melepaskan keinginan pribadi. 所以我们必须要学习把我们自己的意念、我们自己的需求把它放下。 Ambisi-ambisi. 我们一切的我们的那个贪念， Dan semuanya yang menghalangi kita untuk menjadi pengikut Kristus. 还有一切的一切可以拦阻我们跟随耶稣的事情。 Mengikut Yesus artinya hidup dengan satu ketetapan pikiran 所以我们跟随耶稣的意思就是，我们要有一个把我们的思想把它集中在一起。 untuk menjadi pengikut Kristus 所以我们要成为一个跟随耶稣的 yang 人。 mengambil bagian dalam rencananya 所以我们要在他的旨意、他的计划里面有 dan 份。 melatih diri kita untuk hidup serupa dengan Dia. 我们也要锻炼我们自己，我们要活出像他的样式。 Mengikut Yesus berarti juga 所以我们 menyangkal diri. 跟随耶稣的意义，也是意思说我们要舍己。 Dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 24 yang tadi saya sudah bacakan kepada jemaat sekalian. 所以在马太福音，我刚才讲员已经为我们朗读的。 Di situ dikisahkan ada seorang muda yang kaya. 所以在那里告诉我们一个故事，有一个很有钱的年轻人， Kemudian dia datang kepada Yesus. 所以他来到耶稣面前， Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? 所以他问耶稣说：“我要做什么，让我可以得到永生？” Nah, ini satu pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu 所以 Saudara. 弟兄姐妹，这是一个非常好的一个问题。 Tetapi dari pemuda yang kaya ini menyatakan apa yang harus kulakukan. 但是这年轻人问耶稣说：“我该做什么 Ini menandakan bahwa pemuda kaya ini menunjukkan dia bisa mengusahakan atau mendapatkan hidup yang kekal.？” 这也表示说，这年轻人认为他可以做某些事情，让他可以得着一些东西。 Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, jualah
segala hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. 所以主耶稣回答他说：“你变卖你所有的财富，然后你分给所有贫穷需要 Nah, 的人。” pemuda kaya ini merasa sangat sulit untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus. 所以这年轻人他认为他非常困难，要把他所有的东西变卖。 Yesus mau agar pemuda kaya ini benar-benar full atau benar-benar fokus kepada Yesus untuk mengikuti Dia. 所以主耶稣他希望这年轻人他可以集中他的精神，真正的完全归属于耶稣。 Tetapi pemuda kaya ini pergi dengan sedih karena ia kaya. 但是这年轻人忧忧愁愁的离开，因为他太有钱。 Padahal seharusnya ia sedih karena telah memilih jalan yang salah. 应该他是难过，是因为他已经选择了错误的道路。 Kadang-kadang di dalam kehidupan kita pun bisa berpikir hal yang sama dengan orang muda yang kaya ini. 多少时候在我们的生活中，我们也会好像这年轻人有同样的思想。 Padahal Tuhan Yesus mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya. 其实主耶稣教导我们，让我们爱他超过一切。 Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengasihi Yesus lebih dari keluarga kita. 而且耶稣也教导我们，我们必须要爱他超乎爱我们的家人。 Bukan berarti kita tidak mengasihi keluarga kita. 不代表说我们不爱我们的家人， Kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada harta kita. 但是我们必须爱耶稣超乎我们的财富。 Kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari ladang kita. 我们必须要爱耶稣超乎我们的那个田地。 Kita harus mengasihi Yesus lebih dari kebebasan kita. 我们必须爱耶稣超乎我们的自由。 Dan kita harus mengasihi Yesus melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. 要爱耶稣超乎这世界上的所有的一切。 Nah, dalam bukunya The Imitation of Christ, 所以在一本书就是效法基督的一本书里面， Thomas Kempis mendesak kita, Allah tidak akan menerima orang yang mengabdikan diri pada ilah lain. 所以在那里，托马斯培肯他告诉我们说， Dia mau agar segenap hati kita menjadi miliknya, bertatah di sana sebagai satu-satunya raja. 神不会接纳委身以其他神明的人，他希望我们的心都专属他，就是那独一无二坐在宝座上的。 Kita harus menjalani hidup yang penuh dengan mengutamakan Yesus Kristus. 所以我们必须在我们的生活中，我们的一切生活起居都要把耶稣摆在最首位。 Pengabdian yang setengah hati takkan membuahkan komitmen yang berkelanjutan. 如果我们只是把委身一半一半的上帝主耶稣他不会接纳的。 Hidup dengan bermakna melibatkan pengabdian total kepada Allah. 但是我们必须要完全100%的委身于上帝。 Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan dengan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. 所以主耶稣他已经成为我们的一个好榜样，他把他一切生命都交在天父的手里。 Kita pun harus mengikuti jejaknya. 我们必须要跟随他的脚步。 Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan atas kehidupan kita. 所以主耶稣他是我们生命中的主宰。 Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. 我们必须要把我们所有生命的一切都交在他的手里。 Bukan sekedar kita berdoa agar Tuhan memberkati segala rencana-rencana kita. 我们不是单单的只是做一个祷告，让上帝可以让我们的一切计划可以很顺畅。 Tetapi kita menyerahkan seluruh rencana kepada Tuhan Yesus. 但是我们必须要把我们的计划全部交在耶稣的手里。 Kita mau meninggikan Tuhan sebagai kapten dari keluarga kita. 所以我们要把耶稣成为我们一家之主， Dia yang memimpin kehidupan keluarga kita untuk 是 selama-lamanya. 由他来带领我们全家人的一生。 Kemudian arti yang kedua dari penyangkalan diri, 所以第二个舍己的意义是， kita tidak boleh mengakui atau mengenal
keberadaan diri kita sendiri. 舍己就是我们不可以就是承认或辨识出我们自己的存在。 Hal ini berarti memperlakukan diri kita sendiri seakan-akan tidak ada. 所以我们必须要做到，我们几乎已经不觉得我们有的存在。 Biasanya kita memperlakukan diri kita yang paling utama di dalam dunia ini. 通常是在生活中，我们把我们自己摆在最首位。 Jika kita mau mengikut Yesus, 如果我们要跟随耶稣， maka kita harus melupakan bahwa diri itu ada. 所以我们必须要把我们自己的存在把它遗忘。 Kita harus mengambil segala bentuk penyangkalan diri di dalam kehidupan kita. 所以我们必须要采取所有的行动，让我们可以把我们自己否认。 Dan di dalam menyangkal diri kepada Yesus tentu tidak mudah di dalam kehidupan kita. 所以我们要舍己跟随耶稣，当然是不容易。 Setiap hari kita harus bersedia menanggung penderitaan. 所以每一天我们必须要能够承受那个痛苦， Menyesuaikan diri dengan penderitaan. 所以我们必须要跟那些苦难我们可以适应， Menerima penderitaan tanpa membantah dengan Allah. 所以我们要接受那个苦难，但是我们不能向神反驳， Dan bertahan dalam kesukaran. 而且我们在困难中，我们也要仍然的忍耐。 Menyangkal diri adalah proses pengudusan di mana hidup bagi Kristus dan mati bagi dosa. 所以我们舍己的意思就是，我们真的要为基督而活，而且为罪而死。 Ada 3 hal yang harus disangkal oleh diri kita. 所以我们有3件事情，我们必须要否认它的。 Dari kesombongan diri menjadi kerendahan hati. 所以我们从骄傲要变成一个谦卑， Dari keinginan mata menjadi bermegah pada keinginan batinia. 所以我们要从一个就是贪婪世界的变成一个我们就是爱属灵的。 Dari menikmati keinginan hawa nafsu menjadi menikmati keinginan yang saleh dan benar. 所以我们从我们享受肉体的快乐，要转为我们就是要爱这个属灵的一切。 Menyangkal diri tidak sama dengan melayani Tuhan. 所以我们舍己跟我们服侍上帝是不同的事情。 Menyangkal diri adalah transformasi diri atau keberadaan diri. 所以我们舍己的意思就是我们要转化我们自己。 Sedangkan melayani Tuhan adalah transformasi perbuatan. 但是如果我们服侍上帝是一个转变我们从生活中转变的一个动作。 Transformasi perbuatan belum tentu mencerminkan kita menyangkal diri. 我们在行动上的一个转变，不一定我们在我们的生命中已经有一个转化。 Pelayanan seseorang yang baik belum tentu mencerminkan dia menyangkal diri. 所以一个人他有很好的一个服侍，不代表他已经舍己了。 Kerelaan menderita bagi Kristus belum tentu juga bahwa dia menyangkal diri. 所以他愿意为基督受苦，那也不代表是他已经舍己了。 Oleh karena itu, ubahlah diri kita oleh kasih karunia Allah. 所以我们必须要在神的恩典中，让我们可以来改变我们， Maka perbuatan yang baik dan benar akan mengikutinya. 所以我们才会产生出一个正确、一个好的行为来跟从他。 Dengan kasih karunia Allah, relalah menyangkal diri. 所以因着上帝的恩典、上帝的恩赐，让我们可以来 Sebagai tanda 舍己 kasih kepada Allah. 让我们可以来表现我们爱神的一个态 Sebab 度。 Allah terlebih dahulu mencintai kita. 因为上帝他是先爱我们的。 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, 在哥林多前书11章那里告诉我们， Jadilah pengikutku sama seperti Kristus. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. 所以你要跟从我，就好像我是跟随基督的。 Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. 这是使徒保罗他所说的。 Rasul Paulus adalah seorang pengikut Kristus. 使徒保罗他是跟随耶稣的门徒。 Rasul Paulus adalah murid Kristus yang memikul salib, menyangkal diri, dan
mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. 使徒保罗是一个跟随耶稣，愿意舍己，愿意背起十字架跟随耶稣。 Kalau kita melihat pelayanan dari Rasul Paulus, 如果我们看保罗他的服事， dan ketika Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, 所以保罗在他写下那个哥林多后书11章的那个书信的时候， Paulus mengatakan, aku ini seorang, apakah mereka pelayan Kristus, aku berkata lebih gila. 所以他们是不是服侍上帝的人？如果是的话，我比他们更疯狂， Aku lebih banyak berjeri lelah. 我更努力，我更多为我更在做这方面， Lebih 我 sering 做更 berada di 多。 dalam penjara, 甚至我被关在监狱里， didera di luar batas, 然后我被鞭打，超乎 mengalami karam kapal, 我在那个船上要沉 kedinginan, 船，然后我再受苦， kelaparan dan lain sebagainya. 我可以受饥饿，然后等等的苦难。 Inilah yang Paulus contohkan kepada kita sebagaimana Paulus mengikuti teladan daripada Yesus. 这就是保罗留下给我们的榜样，他如何就是学习耶稣的榜样。 Salah satu alasan mengapa kita sulit menyangkal diri, 所以其中一个原因，为什么我们很难来舍己？ karena penyangkalan diri bertentangan dengan keinginan terbesar di dalam kehidupan kita. 因为舍己跟我们生活中我们的意念是非常冲突的。 Kebanyakan orang berkata bahwa mereka akan mencapai kebahagiaan. 所以有的人说他的人生可以达到很幸福， Ini tidak salah Bapak Ibu. 他想要达到幸福，那不错。 Tetapi kalau kita terus memfokuskan diri kepada kebahagiaan, 但是如果我们把精神全部放在我们要幸福里面， kepada kenyamanan hidup kita, 我们希望我们的生活很舒适， kepada diri kita, 我们都把它中心放在我们自己身 maka 上。 lama-kelamaan fokus kita bukan kepada Yesus, tetapi fokus kita kepada diri kita sendiri. 所以久而久之，我们的中心点就不放在耶稣身上了，已经转移到我们自己身上了。 Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan keluarga, 但是当上帝给我们有家庭的时候， tentu kita mau memberikan keluarga kita itu bahagia. 我们当然希望我们可以让我们的家人过得很幸福。 Tidak ada seorang pun di dalam di dunia ini tidak mau keluarganya berbahagia. 所以没有一个人在世界上希望他的家人不幸福的。 Termasuk saya sebagai rohaniwan. 包括就是讲员本身是一个属灵者。 Itu sebabnya kita menyekolahkan anak kita dari kecil sampai universitas agar mereka bisa dilengkapi sehingga nanti mereka bisa menjadi orang yang berguna. 所以从小朋友，我们就送他去学校，到他念大学，好好栽培他，让他可以成为一个很有用的人。 Dan mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk zaman ini. 然后他们可以在这个时代里，他们可以准备好自己。 Tapi jarang sekali kita berkata bahwa saya mau menyerahkan anak saya menjadi hamba Yesus Kristus. 但是我们很少的说，我愿意把我的小孩就是奉献给耶稣。 Kadang-kadang saya tanya kepada anak saya yang paling besar, 有时候我问我的那个最大的儿子， maukah kamu jadi hamba Tuhan? 你愿不愿意成为神的仆 Dia 人？ bilang, nggak mau Pak, 他说：“爸爸，我不要， karena memang anak saya belum dapat panggilan Tuhan. 因为我的儿子他还没有这样的一个呼召， Jadi saya juga tidak bisa memaksa, 所以我也不能去强迫他。 karena seorang yang mau menjadi hamba Tuhan harus mendapat panggilan Tuhan yang 所以一 jelas. 个人他要不要成为神的仆人，他一定要很清楚有没有神的呼召。 Kemudian arti menyangkal diri yang ketiga 所 adalah 以第三点舍己的意思就是， kita bersedia menjadi hamba. 所以我们愿意准备好成为仆人。 Seorang hamba tidak memiliki hak. 所以一个仆人他是没有权利的。 Seorang hamba tidak memiliki hak, memiliki harta yang bisa diklaim sebagai milik sendiri. 所以一个成为仆人、奴仆的人，他没有一个权利，他没有财产，他也没有任何东西是属于他自己。 Seorang hamba di zaman Yesus
bahkan tidak memiliki identitas pribadi. 所以在耶稣那个时代的那个奴仆，他甚至他没有自己的那个自我， Seorang hamba tidak memiliki waktu beristirahat. 所以他也没有自己的时间可以休息的。 Seorang hamba tidak bisa bernegosiasi. 所以一个仆人他是没有权利可以辩论的， Nah, seorang hamba harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada tuannya. 所以他必须把他全部他一生就是交在他的主人的 Nah, 手 kalau kita 中。 melihat di dalam perjanjian baru, 如果我们看在新约里面， ada 130 kali kata kurios yang artinya tuan atau Tuhan. 所以有136次那里提到就是主人。 Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, dan kita ini sebagai hamba. 所以主耶稣他是我们的主人，我们是他的仆人。 Kalau kita sebagai hamba Yesus, maka kita harus menuruti Yesus Kristus kita sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. 所以如果我们承认主耶稣是我们的主人，我们必须要就是服从他，我们成为他的仆人。 Seorang hamba itu harus rela menyangkal diri. 所以一个仆人他是必须要就是舍己的， Seorang hamba itu harus setia kepada tuannya. 而且一个仆人他必须要忠心于他的主人。 Bahkan dalam tanda kutip, seorang hamba mau dilakukan apapun oleh tuannya, maka dia tidak boleh protes. 换言之，一个仆人他的主人要怎么对待他，他也没有权利去反驳。 Inilah arti dari seorang hamba. 所以这就是一个仆人的意义。 Nah, ada sekelompok misioneri yang mau PI pribadi 所以有一群的那个宣教师， di daerah yang bernama Suriname, Amerika Selatan. 就是在南美洲的那一个苏里南那里的地方。 Nah, sebagian besar penduduk ini adalah budak di perkebunan besar yang meliputi seluruh pulau. 所以在那个苏里南那里，大部分的人他们都是一些奴仆，就是一些仆人。 Tetapi misioneri ini tidak bisa mengabarkan Injil kepada budak-budak yang ada di perkebunan ini. 所以这些宣教师呢，他们就没有机会把福音传给这些奴仆。 Yang bisa mengabarkan Injil adalah budak juga. 所以那能传福音的人只是那些仆人而已。 Nah, itu sebabnya misioneri ini rela menjual dirinya menjadi budak. 所以这宣教士他愿意就是把自己卖成为一个仆人。 Kemudian misioneri ini setelah menjadi budak, dia mengabarkan Injil kepada budak-budak yang ada di pulau itu. 所以当他已经成为一个奴仆的时候，他就可以跟其他的仆人一起来传福音。 Maka satu persatu budak-budak itu percaya kepada Tuhan Yesus. 久而久之，一个一个的那些仆人，他们都已经信耶稣了。 Para misioneri ini bersyukur karena dia bisa menjadi budak Tuhan Yesus, dia bisa mengabarkan Injil, dan banyak orang yang bisa bertobat 所以 dan 这 percaya 个 kepada 宣 Tuhan. 教师他非常的高兴，他可以成为主耶稣的一个仆人，他可以把福音传给所有那里的奴仆。 Nah, inilah arti menyangkal diri. 这就是舍己的意义。 Ketika menerima undangan untuk menyangkal diri dan mengikut Yesus, 当我们被邀请来舍己、来跟随耶稣的时候， kita menjadi hambanya. 所以我们已经成为了他的仆人。 Kita mengira bahwa perhambaan adalah sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip terpaksa. 所以我们以为说，我们要成为一个仆人，我们是被逼迫的。 Yesus mengundang kita untuk menyangkal diri. 主耶稣邀请我们来舍己。 Mengapa ada orang ingin menjadi hamba? 为什么有人愿意成为仆人？ Sebenarnya ini jarang terjadi. 所以这个是非常少见的。 Namun dalam perjanjian lama kita membaca tentang orang yang memilih untuk menjadi hamba. 但是我们在新约里面，我们看有一些人，他们愿意成为仆人， Mereka disebut hamba yang rela. 所以他们被称为他就是愿意为仆人的人。 Mereka ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan setelah menjadi hamba selama 6 tahun. 所以这一群人就是他们已经被当奴仆6年了。 Tetapi mereka tetap memutuskan untuk menjadi hamba.
但是当他们可以自由的时候，他们还是选择成为仆人。 Nah, memilih untuk menjadi hamba adalah tindakan penyangkalan diri. 所以，一个愿意选择成为仆人的时候，那个是一个 Seorang 动作。 hamba menyerahkan semua haknya pada tuannya. 所以，一个人就是愿意成为奴仆的话，他愿意把他所一切的权利交给他的主。 Seorang hamba setuju untuk menyerahkan semua harta miliknya kepada tuannya. 当一个奴仆他愿意把他一切交给他的主人的时候， Seorang hamba akan berkata, 所以这个仆人他会这么说： segenap yang kumiliki, segenap diriku dan hidupku akan kupersembahkan kepada Tuhan 我 Yesus. 所拥有的一切，包括我的生命，我愿意就是奉献给你。 Jika kita mau jujur Ruko dengan diri menyen- sendiri, 我们要诚实的话， harus diakui kita semua ingin menjadi tuan dalam tanda kutip atas hidup kita 我们 masing-masing. 当然愿意在人生中，我们成为我们自己的主人。 Pada waktu Allah mau masuk bertata dalam hidup kita, 所以，当上帝他要进入我们生命中的时候， campur tangannya untuk memperbaiki kita sering membuat kita merasa terganggu. 当他要参与我们的人生，要改变我们的一些不好的时候， Kita menolak panggilan Alkitab untuk mengabdi kepada Allah. 所以我们会觉得很不舒服，而且我们知道圣经告诉我们说，我们要服侍他， Hidup kudus di hadapannya 我们必须要在他面前过着圣洁的生 dan 活， setia beribadah kepadanya. 而且我们要很忠心的来敬拜他。 Kita merasa bahwa menjadi pengikut Kristus itu banyak tuntutannya dan sulit sekali. 我们认为说跟随基督很多条件，很多很不舒服、很难做的事。 Kita mengira bahwa dengan menyangkal diri kita akan kehilangan. 我们认为说，如果我舍己的话，我会失去很多。 Namun justru sebaliknya, 但是其实是相反的， Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri. 主耶稣邀请我们舍己， Yesus mengundang kita untuk menjadi hamba. 主耶稣他邀请我们成为仆人。 Sebagai seorang hamba, 所以成为一个仆人的， saya harus menceritakan Tuhan Yesus setiap hari di dalam kehidupan 我 saya. 必须在我每天的生活中，我必须要就是来解说耶稣。 Sebagai seorang hamba, saya harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. 所以作为一个仆人的话，我必须要每天就是诉说他在我生命中的那个 Sebagai 命 seorang 令。 hamba, saya harus rela untuk menyangkal diri. 所以成为一个仆人，我必须要愿意舍己。 Sebagai seorang hamba, ketika kita mengalami kesulitan, kita datang kepada Dia karena Dia yang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. 所以我们成为一个仆人，当我们面对困难的时候，面对问题的时候，我们来到他的面前， Sebagai 因为 seorang 唯有他能解决我 Sebagai 们。 seorang hamba, ketika kita melakukan dosa, tentu kita harus datang kepada Dia agar Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. 所以，当我们成为仆人，我们犯罪的时候，我们必须到他面前来认罪，让他来赦免我们。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 所以，主内弟兄姐妹， Millard Muller yang menjadi miliarder pada usia 29 tahun. 所以有一个名人，他在29岁已经成为了一个富翁。 Sebagai seorang miliarder, tentu dia akan memberikan segala sesuatu buat istrinya. 所以，当他已经成为一个亿万富翁的时候，他当然把一切都交给他的太太。 Satu kali ketika Millard Fuller pulang ke rumah, dia cari istrinya kok tidak ada begitu ya. 所以，当这个弥勒有一天他回去家里的时候，他找他太太，怎么找不到？ Kemudian dia temukan istrinya itu berada di sebuah hotel. 所以他看到他的太太在一个酒店里。 Kemudian istrinya bercerita kepada Millard Fuller ini sebagai suaminya 所以他这个太太对他的先生说， bahwa hatinya dingin, hatinya kosong dan jiwanya letih. 所以他告诉他先生说，他心里很空虚，他觉得很无力、很无趣。
manusia batinianya telah mati dan mau dihidupkan kembali. 而且他说他的灵命好像已经死了，他很希望可以被活起来。 Sambil berlutut di sebelah ranjang, Milad dan Linda istrinya berdoa kepada Tuhan. 所以他们两夫妻就跪在那个床边，在那里祷告。 Dan dia mau menjual seluruh hartanya dan diberikan kepada orang miskin. 所以他说他们愿意把所有他们的财富变卖，而且就是分给那些穷人。 Esok harinya dia pergi ke satu gereja baptis yang ada di daerah sekitar situ dengan istrinya. 所以隔天他们就到了一个教会。 Kemudian setelah selesai ibadah, ya dia cerita dengan pendeta baptis. 所以当那个聚会完之后，他们夫妻就找牧师谈， Bahwa dia dan istrinya itu akan melayani orang miskin 所以 dan menjual segala hartanya. 他们说我们夫妻俩愿意去服侍那些贫穷的人，而且我们愿意变卖所有的财产。 Nah, pendeta baptis ini berkata, ya, mengatakan keputusan seradikal itu sesungguhnya tidak perlu. 所以这牧师告诉他们说，其实你们这样的决定不是完全需要的。 Jadi Milad berkata, ia menyarankan agar kami tidak perlu melepaskan segalanya. 所以这个弥勒告诉我们说，这牧师说，其实他不需要放弃他的一切。 Namun pendeta ini tidak mengerti, kami tidak menyerahkan uang dan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang. 这个牧师他不明白，我们不把所有的财富放弃，而且我们有一些是用财富买不到的。 Kami menyerahkan hidup kami. 但是我们要把我们的生命交出来。 Milad dan Linda akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang mungkin akrab di telinga kita, yaitu Habitat for Humanity. 所以他们夫妻就建立了一个叫做福乐住房中心。 Itulah yang Milad dan Linda lakukan sebagai pengikut Kristus. 这就是他们夫妻跟随耶稣所采取的一个脚步。 Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya adalah pengikut Kristus. 弟兄姐妹，你我是跟随耶稣的人， Maukah kita menyangkal diri? 我们愿意就是舍己吗？ Maukah kita menjadi hamba Yesus? 我们愿意成为耶稣的仆人吗？ Maukah kita mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita? 我们愿意尽心、尽性、尽力的完全降服委身于耶稣吗？ Jika kita mau melakukan itu untuk Tuhan Yesus, 如果我们愿意为耶稣所做， maka kita belajar bersama-sama setiap hari untuk menyangkal diri. 我们必须每天不断的学习来就是舍己。 Mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan 我 pribadi. 们必须把上帝他的意念摆在我们的意念之上。 Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们必须在我们的生活中把上帝摆在最首 Dan 位。 kita harus menjadi hamba yang setia sampai akhir. 直到我们的重点，我们必须要成为一个忠心的仆人。 Kiranya Tuhan memberkati firman pada hari ini. 但愿 Dan 上帝 Tuhan 祝福 memberkati 他的话 kita 语， semua. 也可以成为我们每个人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan pelajari pada hari ini. 天父上帝，我们感谢你，让我们可以听到你今天的话语。 Tuhan mengajar kami untuk menyangkal diri. 主啊，你教导我们来舍己。 Tidak mudah bagi kami untuk menyangkal diri. 我们知道我们不容易要舍己， Kami harus mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan pribadi. 我们必须要就是把主你的意念，摆在我们意念之上。 Kami tidak boleh mengakui atau mengenali keberadaan diri kami 我 sendiri. 们不可以认出我们自己的存在， Dan kami harus menjadi hamba Kristus setiap hari. 我们必须每天成为你的仆人。 Tuhan tolong kami. 主啊，求你帮助我们。 Tuhan mampukan kami. 主啊，求你给我们能力， Agar setiap hari kami
mau menyangkal diri bagi Kristus. 让我们每天都愿意为了你来舍己。 Melalui kehidupan kami di dalam dunia ini, 透过我们在这世界上的生活， kami mau mengutamakan Tuhan Yesus Kristus lebih dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. 我们要把你摆在最首位，超乎一切的一切， Sehingga kami bisa disebut menjadi hamba yang baik dan setia. 让我们可以被称为好忠心的仆人。 Tuhan berkati para rohaniwan majelis jemaat yang ada di GKI. 我求你祝福在棉兰国语堂的每个志士，每一个属灵的 Tuhan 工作 terus 者。 pakai para rohaniwan majelis, aktivis jemaat untuk meninggikan nama Kristus. 但愿在这里的每一个属灵工作者，还有每个执事、每个会友，可以荣耀你的 Memenangkan 名。 jiwa bagi Kristus. 我们可以为主你得人， Dan nama Tuhan dipermuliakan. 而且主你的名可以被荣耀。 Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, mampukan kami untuk 主 melakukannya. 啊，我们感谢，我们已经听到你的话语，求你帮助我们，让我们可以实行。 Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur 我 kepada 们 Tuhan. 奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saya kembalikan kepada Ibu.